Pernah tak dengar ayah cakap dengan mak I love you? Pernah dengar tak? Cakap tu tak pernah dengar tak? Tak pernah. Bagus. Bagus. Dia tak pernah dengar. Apa tipu-tipu? Budak ni tak mipu ni dalam masjid. Pernah tak dengar cakap mak kata I love you ke ayah? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah mensubscribe channel ini, alhamdulillah pada saat ini sudah 3.000, walaupun channel ini anggaplah baru saja aktif ya. 1 bulanan ini, alhamdulillah sekarang sudah sampai 3.000 subscribe. Terima kasih untuk semuanya, dan saya doakan bagi semua orang yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan kepada Allah, saya minta kepada Allah semoga Anda semua diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, serta diberikan rezeki yang berlimpah serta berkah, dan semua hajat-hajat yang belum tercapai semoga Allah mudahkan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang sudah setia menonton video ini atau dalam channel ini, terima kasih banyak. Semoga kehidupan Anda selalu bahagia bersama keluarga di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng kepada salah satu ustadz Malaysia. Siapa lagi kalau bukan ustadz favorit saya, Masya Allah. Siapakah ustadz favorit saya? Siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Bagi Anda yang ingin nonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang ingin ngaji bareng bersama saya, jangan lupa seperti biasa, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Hidup bahagia ni tidak semestinya tak ada masalah, mesti ada masalah. Tentu ada ujian dan dugaan. Tentu adanya masalah-masalah yang tertentu yang perlu kita hadapi. Saya pun tak pasti kenapa pilih tajuk keluarga bahagia ni, sedangkan yang datang ramai budak-budak. Bagi tajuk keluarga bahagia tapi budak-budak yang datang. Yang mak ayah pun yang ada pun duduk luar. Kan? Tapi tak tahulah sesuai tak sesuai, tapi saya bagilah orang suruh tajuk keluarga bahagia lah. Kan? Sebenarnya dalam membentuk keluarga bahagia ni, macam saya katakan tadi, kan, semua orang nak bahagia, tetapi ujian dugaan mesti datang. Betul. Kan, ujian dan dugaan mesti datang. Kan, insya-Allah saya ceramah, saya buka emas saya, tak payah menjerit kata buka emas, macam orang tak pernah tengok orang. Kan? Apa enak sangat tadi buka emas tadi. Cakap, dah buka dah kan. Jadi sebenarnya dalam membentuk keluarga bahagia ni memang akan ada ujian dan dugaan yang mendatang. Siapa je yang baru kahwin, siapa sahaja yang berkahwin, ada ikatan perkahwinan, semuanya mengharapkan keluarga yang dibina itu adanya nilai-nilai sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ketenangan, mawaddah kasih sayang, dan juga belas kasihan, iaitu rahmah sesama pasangannya. Maka kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Ta'ala bagi tahu. Saya tak tahulah budak ni boleh faham ke tidak. Kan? Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 Allah Ta'ala bagi tahu, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, maka dia menciptakan untuk kamu isteri, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati, cenderung, tentram, sakinah, dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang, mawaddah, dan juga belas kasihan, iaitu rahmah. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Jadi bila kita sebut dalam tu ada ayat yang menerangkan tentang ketenangan, litaskunu ilaiha, yang bermaksud bahawa Allah menciptakan supaya kamu merasa tenteram antara satu dengan yang lain. Maka keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota dari keluarganya merasakan cinta kasih sayang. Anak-anak ni rasa kasih sayang dengan mak ayahnya,
mak ayah pun rasa kasih sayang di antara mak dan ayah, suami, isteri dan anak-anak dia, barulah dinamakan sebagai tenang. Dia rasa kasih sayang tu, kan? Dia rasa tenang, dia rasa aman, dia rasa tentram, dia rasa dilindungi, dia rasa bahagia, dia rasa dia diberkati, dihormati, dihargai, dipercayai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga memberikan keberkatan dan kerahmatan kepadanya. Maka apa pula arti mawaddah warahmah? Apa maksud bahagia? Apa maksud kasih sayang dan belas kasihan ini? Maka dalam arti kata keluarga sakinah itu pasti akan muncul bila dah ada tentram, senang nak timbul kasih sayang, senang nak timbul belas kasihan. Kan? Belas kasihan ni bukan kata kesian aja. Dia tak sanggup tengok pasangan dia susah, dia tak sanggup tengok ahli keluarga dia susah. Itu nama dia belas kasihan. Mawaddah pula adalah merupakan cinta yang membara. Cinta yang membara, yang menyala kasih sayang pada pasangannya. Dan boleh dikatakan mawaddah ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan cinta nafsu, kan? Seseorang kepada pasangannya. Maka sebab itulah setiap makhluk Allah sekiranya diberikan sifat ini, dia lebih mulia daripada haiwan sepatutnya, ya? Dan mawaddah cinta lebih cenderung kepada material seperti cinta kerana kecantikan, ketampanan, badan yang menggoda, cinta pada harta benda dan lain-lain dan sebagainya. Dan mawaddah itu adalah mahabbah yang artinya cinta dan kasih sayang. Maknanya mula-mula kena ada tentram, tenang hati, tenang jiwa. Yang keduanya kena datang perasaan kasih sayang, cinta. Yang mungkin ada yang sebut cinta pandang pertama. Mungkin ada yang sebut cinta tu cinta yang berbalas kasih, kan? Dan bila sebut artinya dan, mawaddah warahmah, kasih sayang dan belas kasihan. Sedangkan rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala berarti keampunan, anugerah, kurnia, rahmat, belas kasih dan juga rezeki. Jadi rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, bersedia berkorban untuk memberi nafkah dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Jadi makna kata rahmah ini lebih kepada melindungi, kepada memberikan satu kelebihan pada pasangan. Jadi kalau dalam orang yang berkahwin, kadang-kadang bila dah kahwin tahun pertama memang semua sayang, semua elok, cuma cinta. Tapi bila masuk tahun yang kedua, dia dah mula rasa boring, dia dah mula rasa bosan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita terlupa untuk meletakkan asas yang paling penting dalam perhubungan, iaitu niat. Niat itu mustahak untuk kita letakkan. Niat yang paling baik sekali adalah niat kahwin. Niat apa? Ibadah. Niat kahwin kerana Allah. Itu paling baik sekali, supaya dia tak timbul soal bosan, tak timbul soal. Sebab dia, kalau orang tu cinta semata-mata kerana kecantikan, berapa lama cantik sampai masa ada orang lagi cantik daripada dia. Berapa lama lawa, kan? Kadang seminggu dah tak lawa dah nampaknya. Kadang-kadang nampak cantik sampai kat rumah dah buka tudung, dah kembang rambut, tak lawa juga. Jadi makna kata kecantikan yang nak dipandang tu tidak hanya bersifat fizikal, tetapi cinta itu disulami dengan niat lillahi ta'ala. Tu sebab Nabi sebut inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Dan Nabi sebut wa man kanat hijratuhu ila dunya au amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang berhijrah, berubah, buat sesuatu kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Tengok balik apa tujuan kita kahwin. Kadang-kadang dapat anak pun boring. Bila orang cakap, wah bahagialah kau, anak kau dah ramai. Tengok anak memanglah, dia kata. Maknanya anaknya dah 10 orang tak bahagia lagi rupanya. Anaknya 15 orang pun tak puas hati lagi, masih lagi tak bahagia, kan? Orang dulu-dulu lah macam tu, kan, kahwin sampai 10 anak. Orang sekarang 2-3 dah cukup, dia kata. Tak nak lah, tutup kilang, dia kata. Tak nak lagi dah, cukup lah, azab mula budak ni, dia kata. Tapi sebenarnya setiap anak tu lahir ada rezekinya.
Kadang-kadang puncanya jadi macam tu, kenapa? Kerana kita terlupa meletakkan niat yang betul, niat yang baik di dalam membentuk rumah tangga. Jadi kalau kita tengok dari segi orang yang bercinta ini ke suami isteri, cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Yang ni kita nak. Cahaya iman maknanya disulami dengan agama. 3 perkara sebelum kahwin. Pertama, tidak ada pasangan yang boleh mengenal pasangannya melainkan setelah kahwin. Dah kahwin baru kenal. Sebelum kahwin tu bohong banyak. Semua nampak yang elok-elok aja. Yang tak elok tak nampak lagi. Itu pertama. Yang kedua, sebelum kahwin, kena ingat, bila dah kahwin nanti tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Abang tengok orang tu lagi handsome daripada abang, memang dia tak suka. Kenapa kau ni buruk sangat muka kau? Kau tengok jiran sebelah rumah kita punya lawa dia, tak suka. Jangan kita banding-bandingkan. Dan begitu juga kalau nak selamat hidup kita di dunia dan di akhirat bersama keluarga, mestilah berlandaskan kepada syariat Islam. Tak ada cara lain. Buatlah apa pun, pakailah teori apa pun, tetap syariat Islam yang terbaik untuk membentuk keluarga kita. Maka sifat rahmah ini akan muncul manakala niat pertama melangsungkan pernikahan adalah kerana mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW serta bertujuan hanya mendapat redha Allah. Berapa ramai yang ada niat macam tu? Kebanyakannya kahwin, aku dah tak tahan dah ni nak kahwin dengan dia. Kadang-kadang bila tanya kenapa engkau nak kahwin? Aku nak kahwin sebab aku dah lama kawan dengan budak tu. Satu. Kenapa engkau nak kahwin? Lawa betul budak tu. Kenapa kau nak kahwin? Dah tak tahan sangat. Tu paling teruk lah tu. Hari kenapa kau nak kahwin ni? Mak dah bising. Kahwin lah. Sebab mak dia bising dia kahwin. Kenapa kahwin? Ayah kata itulah pilihan keluarga. Kahwin aja lah. Ikut keluarga. Susah nak cari orang yang kenapa kau nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak cari. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni adalah lelaki yang dah kahwin. Itu masalah dia. Yang faham tak faham sudah. Jadi makna kata asas keluarga bahagia boleh dilihat pada 2 perkara. Pertama, kebahagiaan tersurat yang kita nampak. Senang, senyum, gelak, bahagia. Kita rasa macam tu. Tapi yang nak kita tengok juga adalah kebahagiaan tersirat yang tak kelihatan. Nampak happy, nampak makan sama-sama, gelak-gelak, gurau-gurau, tapi dalamnya rosak sebab tak jaga agama. Mungkin dia kat rumah tak semayang, anak tak mengaji, huruf pun tak kenal, maknya pun lebih kurang halal dia tak mengaji. Tengok drama rajin kan, melur untuk Firdaus kan. Tengok risik pada hati, wahal dia tak setuju pun dengan poligami tu, tapi tengok bukan main lagi. Kesian Haifa, dia kata. Kenapa jadi macam tu? Macam-macam lah. Saya tak tengok kan, saya tahu tajuk je. Bukan main lagi. Tengok risik pada hati. Suamiku seorang pendosa, dendam seorang isteri. Semua tengok. Semua tengok. Saya tahu tajuk je. Semua tengok. Tapi bila dah tengok, tak pernah pun apply dalam hidup. Kan? Bukan main lagi suka tengok. Cakap lah. Apalah bodoh sangat Firdaus ni. Kenapa lah pergi dilayan nyedi tu? Contoh. Dengan bisik-bisik gelora Jad dengan Arumi. Tengok kan main lagi marah dekat Jad. Kasar betul Jad dengan Arumi ni. Tak boleh lembut-lembut sikit ke? Bukan main tengok. Tapi kat rumah kita pun sama kasar dengan suami kita. Memang ustaz macam tu je caranya. Dia kata-kata marah. Marah main lepas dengan suami. Tengok suami muka teruk, dia nampak. Tak adalah contoh. Marah aja kat suami. Suami ni sabar aja. Kan? Jangan. Tetaplah dengan kemesraan, kebahagiaan tersurat dan tersirat. Rajin kita solat sama-sama, rajin kita mengaji Quran sama-sama. Nabi pesan apa? Bezakan rumah kamu dengan kuburan. Rumah dengan kubur maksudnya apa? Rumah dengan kubur tu sama. Kalau tidak ada yang membacakan ayat suci Al-Quran di rumah, maka rumah tu dengan kubur sama. Kat kubur tentulah tak mengaji, dah mati semua. Yang hidup pun macam mati, macam mana kan? Masuk dalam surau, masuk dalam masjid, nak tengok ceramah Samsul Debat,
tapi duduk jauh. Kata nak tengok sangat Samsul debat, dinding cari dulu. Itu masalah tu. Ini contoh lah. Ya, budak-budak dia suruh ke depan. Budak ni pada tadi terkebil-kebil apa benda lah ustaz ni cakap. Tak kabil-kabil tu apa ya? Saya enggak tahu, cuma tak pandangan tu faham ke tidak, itu masalah tu. Ya. Orang lelaki dapat duduk depan ni ha. Nampak? Orang lelaki duduk depan, rumah tak ada dah. Payah betul, puas nasihatnya. Degilnya macam tu juga. Contohlah. Saya tak cakap orang sini. Janganlah terasa, tak payahlah beralih, ni contoh je. Kan? Jadi pertama, kebahagiaan ini, pembentukan keluarga bahagia itu mestilah berlandaskan kasih sayang. Tanpa kasih sayang, maka sesebuah keluarga akan sentiasa terumbang ambing dan tidak kukuh. Mesti ada kasih sayang. Adik-adik nak tanya ni, siapa saya nak tanya ni? Adik Zamri ke apa tu? Zawil, ayah ada? Tak ada kat sini lah. Kat rumah ada tak ayah? Ada kan? Ada ayah, mak dua-dua ada. Mak ayah ada tak dua-dua? Ada lagi? Hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Hidup. Senang macam ni. Zawil, pernah tak dengar ayah cakap dengan mak I love you? Pernah dengar tak? Cakap tu pernah dengar tak? Tak pernah. Bagus. Dia tak pernah dengar. Apa tipu-tipu? Budak ni tak mipu ni dalam masjid. Pernah tak dengar cakap mak kata I love you kat ayah? Memang tak pernah dengar ya. Dengar apa? Pasangan yang sering ngucapin I love you. I love you. Dia kata mak pun tak pernah cakap. Dia kata dia tak cakap I love you. Dia kata cinta awak. Dia ada tak? Tak ada. Allahu akbar. Maknya ada ke tidak cakap tu dalam bilik aja kot. Depan anak kena sebut. Cakap dengan suami, lepas ni sebut depan anak. Zawil ni anak ke berapa? Zawil anak yang ke berapa? Zawil anak yang ke berapa? Pertama, dua, ketiga? Pertama dia kata. Ketiga. Kau ni ada abang tak? Ada ke abang ke kat atas? Ada. Habis macam mana pertama pula? Aduh. Namanya juga budak ni ya. Nak tanya ni. Akbar. Apa? Ambar. Ahmad Bayaki. Ni cermin mata tebal ni lagi tak nipu ni. Ahmad, nak tanya, pernah dengar tak ayah cakap dekat mak sayang ke awak? Ada tak? Ada. Mak datang tak hari ni? Tak datang. Datang mana maknya? Mana maknya? Oh tu mak. Nasib baik dia kata ada. Pernah dengar mak cakap sayang kat ayah pernah? Oh tak pernah. Ayah aja cakap. Oh maknya. Maknya kena cakap lepas ni. Tiba-tiba orang mahal maknya. Dia tak perasan. Kena sebut. Perkataan sayang ni kena sebut. Dulu-dulu boleh. Orang dulu-dulu, makcik-makcik itu dulu-dulu tak ada sebut. Tak sebut sayang pun anak 8. Kan? 10 anaknya, rajin beranak dulu. Kan? Dulu lain. Dulu dia faham-faham sendiri. Sekarang dia tak cakap, dia tak faham. Awak tak pernah pun kata sayang saya, dia kata. Jadi kena selalu sebut. Sebab kalau tak ada lafaz kasih sayang, tidak ada curahan kasih sayang, maka keluarga akan terumbang ambing dan tidak kukuh. Kedua, perlu adanya sikap tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Orang perempuan mulut jangan cepat sangat, sabar. Cepat aja mulut tu. Buka lah mas tu ustaz, kata. Sabar, aku belum ceramah lagi. Aku ceramah aku buka lah. Banyak ceritanya. Aku dengar je macam ni. Buka lah mak, buka mak. Apa kau ingat aku dah nak balik dah ke? Baru nak ceramah, sabar. Kan? Tengok orang lelaki, relax je. Orang lelaki dia tak gelojoh. Marah dia, diam-diam dia buka cawangan baru. Kau jangan main-main. Contoh
Ubat kuat dah lama jual, ubat berani pun dah lama jual, dah siap bancuh tapi tak berani minum. Tapi tu dia jaga suami elok-elok. Menurut kajian, suami mati dulu tahu. Jadi mana tahu, balik kan cakap sayang banyak, tahu anak tak dengar dia cakap sayang banyak-banyak kat abang, cakap macam tu. Saya ceramah dekat pusat warga emas di Negeri Sembilan kat Jempol tu, perempuan je semua. Saya kata lelaki tak ada kan, lelaki habis mati dah kata. Sian kan. Jadi layan suami baik-baik, tak tahu bila dia mati kan. Tapi janganlah masak tu sampai menangis pula. Sedihnya masak ni bang, takut abang tak ada dah besok, langsung tak selera dia makan. Jangan macam tu. Yang ketiga, menjalankan sifat amanah dengan penuh ikhlas tanggungjawab, dipikul dengan ringan hati serta saling hormat menghormati. Ikhlas layan suami, suami ikhlas layan isteri. Suami bekerja, apa salah satu perkara paling penting dalam ikhlas? Jangan mengungkit. Orang perempuan mungkit aja, mengungkit tak habis. Saya masak untuk abang, beranak lagi, semua sebut. Setiap kali kita sebut, malaikat padam tu. Apa saya tak buat untuk abang? Saya masak untuk abang, padam, masak pahala. Hari-hari nak terdarah ke kopi O tu, buang kopi O, habis pahala buat kopi O. Saya masak kuih kapel. Tahu kuih kapel? Kuih kapel, kuih cakui kan kapel tu. Kuih cakui ya, abang tak tahu dia. Saya masak kuih cakui untuk abang, tak habis-habis, tak muak makan kuih cakui. Tapi abang tetap, dia kata ni, saya buat semua ni untuk abang. Mengungkit, habis padam pahala. Saya tengok orang lelaki, mana dia ungkit apa-apa? Sebab dia tak tahu dah ungkit apa. Diam aje lah, kan. Kemudian yang keempat, mewujudkan pergaulan yang baik. Macam mana pergaulan yang baik? Cakap baik-baik. Orang perempuan berhenti-berhentilah menyebut aku ni mulut aja jahat, hati baik. Tak ada maknanya. Kalau mulut, kalau hati dia baik, mulut pun kena baik. Kalau tak boleh cakap benda yang baik, lebih baik tengok orang lelaki diam aja semua. Daripada tadi diam je kan. Sami'na wa ata'na, dia kata, kami dengar dan kami taat. Macam tu je. Orang lelaki bukan takut isteri, tapi isterinya menakutkan. Tengok komen garang lagi. Itu baru Samsul debat tu. Buka lah mas, tu belum lelaki dia. Ya, bisa juga bahasanya. Buka baju, agaknya macam tu lah suami dia kena. Parah betul. Bawa bersabar, bawa bersabar, bawa mengucap. Jadi pergaulan baik, tegur baik. Panggil isteri macam mana? Jap nak tanya ni, Adam Daniel. Adam darjah berapa? Darjah berapa? 1. Ayah panggil mak apa? Mama. La ilaha illallah. Mau tambah seorang lagi anak mak ni. Mak datang tak hari ni? Mama datang hari ni? Mama datang tak hari ni? Tak datang. Papa datang. Mana papa? Mana papanya? Tak padan duk jeratuk. Panggil papa. Ish. Tak apalah, papa. Mama panggil papa apa? Papa, abang. Oh, okey, nasib baik. Betul tu? Betul. Panggil abang, betul? Kalau di sini bapak mama betul kot? Indonesia. Macam tak betul, cakap betul. Tak tahu kalau di Malaysia gimana. Dia nak tanya ni, siapa ni? Siapa? Nama panggilan Hakim. pasangan yang laki sama bukan ni. Kasih tahu ya, komen di bawah ini. Luqman Hakim. M tu apa? Muhammad lah kena letak. Muhammad LH. Contoh. Ni M pula kau ringkaskan. Tak apalah. Nak tanya Luqman ke? Panggil Luqman ke Hakim? Kat rumah mak panggil apa? Tak, mak panggil Hakim apa?
Kim je tinggal. Okey, nak tanya, ayah panggil ibu apa? Sayang. Mana ibunya? Oh, tu ibunya. Ambo sayang. Ibu panggil ayah apa? Oh, okey. Keluarga romantis macam dah trainingnya cakap tu kan. Tak ada. Memang macam tu lah. Hakim ada berapa adik-beradik? Seorang aja, anak tunggal lah. Alhamdulillah. Nanti dah kalau selalu abang Hakim, abang sayang ni, nanti nak adik lagi tak? Nak berapa orang lagi adik? Hakim agak-agak berapa orang yang Hakim nak adik? 2. Ayahnya datang tak? Tak. Bincang dua. Tanya ni. Zawil. Ayah panggil mak apa? Ayah memang tak pernah panggil mak ke apa? Biasanya mak panggil ayah apa? Abang. Betul. Berarti abang ya. Tengok ayah panggil mak apa? Melo. Panggil ibu juga. Tak, panggil apa? Oh, panggil nama. Oh, iyalah. Nama ibu apa? Ya Allah, tak training apa kat rumah ni? Takut kan panggil orang lain kot. Takut macam tu. Okey, tak apa. Jadi, mana kata panggilan-panggilan yang baik. Macam Nabi. Nabi panggil isteri Nabi macam mana? Ya Humaira. Wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Orang lelaki panggil isteri ni, wahai pipi. Tak apa pipinya kau ni, aku pun tak tahulah. Janji pipi, katanya kan. Panggil dengan nama yang paling mesra. Ada yang panggil mesra tu Intan. Intan payung abang. Dia panggil Intan dia panggil. Payung tu tinggal Yung je, Yung. Tan Yung, kan? Ada juga macam tu. Tapi mesra. Ya, betul. Tu penting. Kalau panggil tapi kasar, tak mahu dia juga. Sayang. Tak mahu dia macam tu dia. Sayang, macam tu. Barulah kena sawan babi dengar tu. Macam tu kan. Sebab tak biasa. Kan, okey. Kemudian apakah ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah itu? Antara ciri-cirinya yang pertama, suami dan isteri yang soleh-solehah. Suaminya tak tinggal salat, isterinya pun jaga salat. Isterinya menjaga maruah suaminya. Ingat tak Nabi sebut wanita jaga 4 perkara. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami. Jangan jatuhkan maruah seorang wanita dalam media sosial. Ini saya tambahlah media sosial tu. Sebab ramai perempuan hari ini menjatuhkan maruahnya dalam media sosial. Jangan buat benda macam tu. Sebab Nabi dah sebut jaga maruah diri, jaga maruah suami. Kadang-kadang kita memburukkan suami kita pada sahabat-sahabat kita. Walaupun niat kita nak tanya pandangan, tak boleh. Ada tempat nak tanya. Tanya di unit runding cara, tanya dekat pejabat agama, tanya orang yang pakar, tak apa. Ni kita tanya ke kawan-kawan, tak ada jaminan dia akan simpan rahsia itu. Dan yang keempatnya adalah taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni kata Nabi, maka masuklah wanita tu ke dalam syurga mengikut mana-mana pilihan pintu yang kamu nak masuk. Masuklah kan? Ikut sesuka hati kamu. Tu kata Nabi. Orang lelaki mana boleh pilih pintu dapat masuk syurga untuk ni semua neraka ni. Termasuk yang bercakap ni. Sebab kita ni banyak benda nak kena tanggungjawab sebagai lelaki. Jadi orang perempuan jangan petikaikan. Kenapa lelaki boleh kahwin 4, Ustaz? Jangan petikaikan. Sebab tanggungjawab lelaki memang besar. Kan? Bukan senang bukan senang. Kalau dia tak kahwin lebih pun tanggungjawab dia besar. Isterinya, anak-anaknya,
anak perempuannya, adik perempuannya, ibu saudaranya yang tak ada waris lain selain pada dia pun jadi tanggungjawab dia, kena jawab. Jadi orang perempuan jangan mungut, jangan pertikaikan. Tu sebab saya kata kadang kalau hidup kita asyik mempertikaikan susah. Tu sebabnya Allah bagi kelebihan pada wanita, mudah nak masuk syurga. Tetapi Nabi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi tinjau dalam syurga, Nabi tinjau dalam neraka, Nabi lihat dalam neraka seramai-ramainya orang perempuan. Kan? Maknanya tahu tahu ramai perempuan. Siap jauh orang perempuan tahu. Tapi kenapa kadang-kadang kita mengikutkan hawa nafsu kita? Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Jangan disebabkan kita derhaka pada suami maka haram syurga bagi kita. Malahan orang perempuan yang sengaja meminta cerai, contoh biduni baksin, orang perempuan yang dia rasa boring, dia rasa tak, sebab tidak disebabkan oleh perkara-perkara disenaraikan dalam taklik dekat belakang sijil nikah tu. I tak boleh lah, I rasa I tak boleh lah dengan dia, I tak sefahaman lah, I nak cerai, saja-saja minta cerai. Bukan alasan yang syar'i. Haram hukumnya bagi seorang wanita tu untuk bau syurga. Jangankan masuk, bau pun tak boleh. Kejap-kejap pun tak cerai. Ceraikan saya, ceraikan saya. Perempuan. Contoh. Dan kalau bercerai tanpa sebab yang syar'i, maka haram bau syurga. Bayangkan 500 tahun perjalanan dah terbau syurga. Dia jalan, dia bau je dia pengsan. Dia bau je dia pengsan. Kalau bau dah pengsan, maka apatah lagi nak masuk, lupakanlah. Itu sebab orang perempuan jangan derhaka pada suami, taat perintah suami. Orang perempuan nak masuk syurga ke tidak? Nak. Mulai hari ini, apa yang suami nak, setuju saja. Faham? Hai, orang lelaki fikir ke situ aja. Banyak lagi benda lain. Orang lelaki pula tanggungjawab jaga isteri. Jangan jadi suami yang dayus. Suami yang dayus membiarkan isteri berkeluar-keluar senang-senang dengan lelaki lain. Dayus. Lelaki membiarkan isterinya tidak menutup aurat. Dayus. Lelaki yang membiarkan isterinya tak semayang, tak beramal ibadah. Dayus suami itu. Ingat saya cakap. Isteri kita pakai baju ketat, pakai tudung tapi ketat, sama juga dayus suami itu. Dengar saya cakap. Pakai baju jaga-jaga sampai buntang mata suami orang lain nengok kita, maka dayuslah suami itu kalau tak tegur. Suami tegur dia degil, suami tegur dia degil. Tak apa, dah tegur dia degil, itu lain. Ini biarlah pesen sekarang nak buat benda kan. Koi tu koi tu apa? Koi tawak koi ikan keh kah keh mana tu? KS kas aduh penatnya. Dia tak dapatkan patin macam tu. Kalau dapatkan patin pani cepat sikit dapatnya. Macam tu. Nak betul, sebab ramai orang ingat dayus tu sekadar takut dengan isteri. Tak. Kita kena tegur. Suami kena tegur. Sekatilah kubur si asing. Dia kata macam tu. Memanglah kubur asing. Tapi tanggungjawab suami tu dia kena tegur. Orang jangan sibuk dengan saya lah. Banyak lagi benda lain. Diri sendiri pun tak betul. Isteri cakap macam tu, bergegar-gegar ni aras. Jangan ingat kita dah sandangan dinding, kita hebat sangat. Saja ya, ngusik kan. Tak adalah, tapi betul, jaga. Dan isteri pula yang baik, sabar je dengan karenah suami. Tapi jangan sampai benarkan suami pukul. Suami pukul tu, kalau pukul sedikit, kamu ni, tu tak apa. Dia tampar sampai beralih gigi. Pergi mengadu dekat pejabat agama. Jangan biarkan. Ada yang jumpa saya tu dah lebam-lebam dah. Janganlah biarkan, tak apalah, nanti dia berubah tu Ustaz. Mulut cakap benda lain. Berubah tu Ustaz. Bengkak dia.
Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Anak-anak kita ni pastikan tolong menolong. Bila maknya suruh buang sampah, dia tak tarik muka. Buang sampah tu asyik-asyik siapa? Asyik-asyik siapa? Tak ada benda lain. Jangan derhaka. Faham? Wala takul lahuma uffin. Jangan kata pun dekat mak kita. Apatah lagi kita cakap yang lebih daripada itu. Ya Allah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat yang sehat. Ya, maknanya percampuran yang baik sesama masyarakat. Dan yang keempat, dekat rezekinya, iaitu murah rezeki. Apakah ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang? Yang pertama, ibu bapanya berakhlak mulia. Berakhlak mulia, cakap je pun elok, sopan santun. Macam mana je nampak Samsul Debat ni, selamat datang Ustaz, selamat datang ke kampung kami. Ni apa, benta ke? Apa dia? Saya tengok dekat signboard tu, apa? Jalan Benta. Oh, jalan tu Jalan Benta. Apa nama kampung ni? Kampung Baru. Kampung Baru. Baharu bukan baru. Oh, Kampung Baharu. Maknanya kampung ini baharu saja ditumbuhkan, baharu saja ditemui. Kampung Baharu, Jalan Benta, Jerantut, Pahang. Okey. Jadi kita ni kan, jadi orang yang berakhlak mulia, buat baik dengan semua orang, buat baik dengan diri sendiri, buat baik dengan keluarga, buat baik dengan jiran, buat baik dengan masyarakat, buat baik kepada komuniti. Kemudian bersikap penyayang, sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Seterusnya, berfikiran positif dan kreatif. Positif kita. Kemudian jadilah teladan yang baik. Ni ayah dengar sini. Ayah-ayah jadi teladan yang baik. Salah satunya saya nak tanya ni. Ni dah tanya dah ni. Siapa yang belum tanya? Ni siapa ni? Ali Ali, jawab dengan jujur. Ali, mak suka shopping tak? Suka. Maknya mana? Mana mak Ali ni? Tak datang? Ada. Dia kata maknya suka shopping. Mengaku tak? Perempuan yang gitu. Mak kata ya, tak. Macam mana tahu mak suka gitu shopping? Macam mana? Selalu beli barang kat Shopee. Jangan main-main dalam masjid, budak tak menipu. Gigi pun tak habis tumbuh lagi ni budak. Okey, soalan kedua Ali. Soalan kedua Ali. Ya. Badan ini ya. Ayah ada tak ni? Ayah datang tak? Ayah ni ada tak? Kerja. Okey, Ali, ayah isap rokok tak? Isap. Hakim, ayah isap rokok tak? Isap juga. Ni Hafiz, Haris, Nunes, apa? Hamish. Nak tanya, ayah isap rokok tak? Tak. Ayah datang? Ayah datang tak ini? Tak datang. Ayah tak datang, ayah tak isap rokok. Lagi apa pergi ayah tak? Ayah memang tak isap rokok lah. Mak isap rokok tak? Jadi salah satu daripada teladan yang baik, nasihat saya, orang lelaki berhenti merokok. Saya cakap saya. Ni saya cuba je cakap. Saya tahu ramai yang hisap rokok. Hisap rokok, kita tahu dah. Cuma kita kadang-kadang saja tak nak tahu. Ini yang sulit ya. Mendatangkan kesan yang tak baik kepada orang keliling, termasuk anak-anak kita, termasuk pada lain. Kita bimbang, kita dah mati dalam kubur, anak kita meneruskan perangai hisap rokok ni sebab ikut ayah.
Yang tu yang kita tak nak. Mula-mula tu ikut ayah, dia kata. Berhenti mokok. Kalau dah biasa hisap 20 batang sehari, minggu ni 20 batang, minggu depan jadikan 19 batang. Minggu satu lagi jadi 18 batang sehari. Minggu satu lagi mati, contoh. Mudah-mudahan kita mati dengan tahap sedang berusaha nak berhenti mokok. Ni nasihat saya. Nak dongah, tak nak dongah sudah. Baik macam mana kan? Ni nasihat saja. Ya, sebab nak jadi teladan yang baik ni termasuklah tingkah laku kita. Apa sikap kita. Kan begitu juga seterusnya, tegas dalam mendidik anak-anak. Jangan kompromi soal agama, soal mendidik. Jangan kompromi. Dah subuh nak, kejut anak bangun. Janganlah bang, sian, dia orang tak puas tidur lagi. Jangan macam tu. Kejut anak. Kalau boleh kejut, bawa pergi masjid lagi baik. Terus dilatih ya. Dengar tak ni? Dengar pastikan adik-adik bangun subuh. Adik-adik nak cerdik belajar, nak pandai belajar, subuh bangun awal. Solat. Jangan tunggu mak suruh kita bangun. Kita bangun sendiri, kunci jam. Bangun awal, ambil wuduk, ready nak solat. Itu pertama. Kemudian pastikan anak-anak membaca Al-Quran. Kan, didikan Al-Quran ni kena pastikan anak-anak kita mengaji Quran. Tegas dalam didik anak-anak. Pergi ngaji kau apa dah ni? Tutup TV. Ini maknya pun sama, buka TV pukul 7. Dah maghrib leka lagi dengan drama. Tutup TV tu. Betul tak? Kita dulu macam mana maghrib memang tak boleh buka TV. Mana berani buka TV maghrib, nak kena penampar dengan ayah buka? Tak boleh. Sekarang berjemaah depan TV waktu maghrib. Ini fakta. 7 ke 10 juta rakyat Malaysia menyaksikan drama waktu maghrib. Tu sebab dekat masjid tak ramai orang. Sebab dekat surau kadang-kadang tak ramai. Kalau ramai pun, yang tak datang lagi ramai. Macam tu je jawapan. Ya. Kemudian jagalah keselamatan keluarga kita. Maksud jaga keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya ingin memetik di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Allah Ta'ala beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi kejarlah akhirat, baru kejar dunia. Jangan risau, dunia akan datang bila kita kejar akhirat. Tapi kalau kejar dunia dapat sikit, akhirat tak dapat apa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulan dia, nak bahagia dalam keluarga ada 5 kunci. Pertama, kunci rumah. Maksud kunci rumah, sistemkan keluarga dengan sistem Islam. Kedua, kunci pejabat. Maksud kunci pejabat, carilah rezeki yang halal. Ketiga, kunci kereta, hala tuju keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Keempat, kunci syurga, kejarlah dengan beribadah banyak-banyak, mudah-mudahan dapat rahmat Allah untuk masuk ke dalam syurga. Dan yang kelimanya, kunci spare. Suami ada kunci, isteri ada kunci, ayah ibu ada kunci. Maka mainkanlah peranan masing-masing untuk membentuk keluarga bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi.
Masya Allah, itulah tadi tausiah atau pengajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat tentang bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang romantis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi memang terkadang untuk menjadi keluarga yang bahagia itu terkadang kita itu cukup melakukan hal-hal yang kecil bisa membuat keluarga kita itu bahagia. Contohnya kepada pasangan kita memanggil sayang, bagaimana Rasulullah SAW contohkan dahulu kepada Siti Aisyah memanggil ya Humairah, ya pokoknya panggilan-panggilan yang menarik, panggilan-panggilan yang membuat romantis, dan panggilan-panggilan yang membuat pasangan kita bahagia. Sebetulnya ini mungkin hal yang kecil tapi sulit dilakukan, padahal dampaknya luar biasa. Semoga kita semua kedepannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya kira cukup ngaji bareng pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.